Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi derhaka perempuan akan suaminya itu tersebut di dalam kitab fiqh. Maka manakala berbuat oleh perempuan akan suatu daripada segala yang tersebut itu, dan jikalau dengan satu lahzah sekalipun, nescaya tiada wajib atas suaminya memberi nafkahnya pada hari itu, dan tiada pula wajib memberi pakaiannya pada pasal itu, dan tiada pula wajib gilirannya. Tetapi hukum perempuan yang demikian itu sebenarnya bahawa meninggalkan akan dia oleh suaminya pada tempat ketidurannya hingga balik daripada derhakanya itu kepada kebajikan taat pula, dan jikalau sampai beberapa tahun sekalipun. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi derhaka perempuan akan suami itu. Dia kata perbuatan-perbuatan yang menyebabkan jadi derhaka atau bernama derhaka isteri kepada suami banyak, dia kata. Bukan dalam kitab ni sahaja. Kalau nak banyak lagi tersebut di dalam kitab fiqh. Kalau kitab-kitab fiqh yang 4 robok, biasalah dalam bab ataupun fasal munakahat tentang nikah kahwin. Di fiqh ni dia ada 4 robok. Robok yang pertama ibadah, yang kedua muamalat, yang ketiga munakahat, yang keempat jinayat. Ibadah, kalau fiqh ibadah, dia tak ada sebutlah tentang nikah kahwin. Kalau kitab Jawi ke, macam kitab Sabilal Muhtadin, kitab Sabilal Muhtadin, kitab fiqh robok ibadah, cerita tentang taharah, tentang najis, tentang haid nifas, sembahyang, puasa, zakat, haji, dan yang bergantung dengannya. Kalau kitab 4 robok, biasa orang mengaji kalau orang kampung, Matla'il Badran, kitab lama, kitab tua, atau kitab yang seperti itu. Robok muamalat, dia bercara tentang hutang gada, pinjam, saham dan sebagainya. Robok munakahat ni bab nikah kahwin, cara bertunang, nikah, akad nikah, khutbah nikah, bercerai, talak, iddah, nafkah dan seumpamanya. Yang keempat jinayat. Jinayat ni cerita tentang hudud, tentang qisas dan ta'zir, cara-cara qadi menjatuhkan hukum, cara-cara perjalanan mahkamah Islam. Umat Islam dia kena belajar 4 robok ni. Memang fardu ainnya berkisar tentang robok ibadah, tetapi pada akhir-akhir ini kita tak dapat tidak keluar daripada berkisar pada robok ibadah saja. Kita kena mengaji teks fiqh muamalat, fiqh munakahat dan fiqh jinayat. Kerana munakahat, muamalat, jinayat banyaklah yang telah menyeleweng daripada Islam sekarang ni. Dalam bab muamalat, jual beli riba, macam mana riba pun tak tahu. Tahulah riba tu haram, tapi bahang semacam pasal dak ngaji. Dalam bab munakahat, cara nikah kahwin yang haram banyak berlaku sekarang. Majlis-majlis yang tidak diredai oleh syarak. Jinayat lebih-lebih lagi sekarang orang menolak hudud. Dia kata tak ada dalam kitab. Ayah Haji kata tak ada dalam kitab hudud, kata. Dan Ayah Haji ngaji kitab dia, kitab musalli. Tak ada lah tu bab sembahyang. Dengar kitab fiqh 4 robok, dia akan kita dengar tentang hudud. Banyak ni ayah haji, ayah lebat. Dia kata tak ada hudud pun. Saya mengaji belum Jepun, tak aja dengar bab hudud.
Ngaji bab tu bab air mustakmal saja. Nah, memang sungguhlah. Bila kita tidak tahu, bila dengar orang kata, kita lawang selalu. Memang dah. Dah kita tak tahu. Nah, kita kata tak ada selalu. An-nasu aduwwu lima jahila bihi. Manusia itu sentiasa memusuhi benda yang dia tak tahu. Nah, dia buat musuh pasal dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia tak lawan. Nah. Jadi apabila sekarang ini ramai yang mempermainkan hudud, menolak hudud, mempertikaikan hudud, jadi wajib dah kita kena terang hudud ini ada dalam Quran, kisah ini ada dalam Quran. Kewajipan ini kena kepada atas segala muallim, mubalik, tok guru, ustaz dan sebagainya. Kalau dulu jadi fardu kifayah dah. Nak jadi fardu kifayah saja, nak menerangkan hukum-hukum jinayat. Tapi oleh kerana keadaan mutaakhirin, serangan daripada sekular sangat kuat ke atas negeri-negeri Islam, sehingga orang Islam percaya tak ada hudud di dalam kitab Al-Quran, di dalam hadis. Baik. Jadi di dalam kitab fiqh banyak lagi diterang tentang apa benda sifat yang menjadikan derhaka. Derhaka ni kena mengaji. Mengaji bukan nak derhaka, mengaji tak boleh derhaka. Seperti mana wajib kita belajar perkara yang membatalkan semayang. Bukan kita nak batal. Nah, supaya kalau kita semayang, kita tak buat benda-benda lagu tu. Ataupun kita dah terbuat dah, kita terus keluar daripada sembahyang. Sebab kalau kita tak belajar kok, tak ada hal. Orang yang dah batal dah sembahyang, dah keluar, hukumnya dosa. Setengah ulama kata dosa besar. Barang siapa yang berhadas di dalam sembahyang, wajib keluar dengan segera. Kita tak nak sembahyang jemaah. Sembahyang seorang boleh ketuk bu tembak dulu. Kalau sembahyang ramai, nak bawa rakaat pertama, walau sembahyang. Dia tahu dah batal. Wak lolok pura-pura semayang. Hukum haram. Kena terang semua pasal banyak berlaku. Batal dah. Ulama kata kalau batal, keluar selalu daripada sah. Dah tak tahu kehala, tunggu situ. Walau orang rokok, dia rokok. Padahal ketuk. Nak rokok apa dah, ketuk dah. Tak. Tapi oleh kerana nak jaga, takut orang kata, batal tu lari tu. Kena jaga kau. Status JKK. Faham? Tak boleh. Kena keluar selalu. Kalau tidak ada ruang, duduk di situ menunjukkan rupa menyalahi orang yang semayang. Kalau sedang duduk, berdiri. Kalau sedang berdiri, duduk. Kalau ada ruang, keluar daripada saf. Cara nak keluar daripada saf, kalau saf tu di belakang kita paling tengok rapat, olor tangan. Orang saf yang dalam semayang dia tengok, kalau orang depan paling batal dah lah. Olor tangan gini, sunat buka saf. Masing-masing pun beranjak biar dia boleh lalu. Dia panggil ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Seterusnya walaupun 20 sah dia boleh belah dah. Dia lagu tu. Dan kalau tak tahu kehala, ni Allah ni tolak. Mana boleh lalu pada orang tengah semayang. Jangan main. Kalau tak tahu kehala, tak ikut sekarang. Tengok orang cuik dalam semayang. Sunat undur, dia tak undur. Kita cuik kok. Cuik suruh undur, dia tak undur. Kita cuik, dia buat gini. Kita cuik pun. Apa benda lah ni. Kan sunat orang yang dicuik undur ke belakang untuk membuka saf baru bersama orang yang baru datang. Kita pergi nak sembahyang, saf penuh. Kalau kosong, sunat masuk. Kalau sembahyang seorang belakang, makruh. Tapi tidak sak semayang makruh saja. Nabi tak suka lagu tu semayang seorang. Jadi Nabi ajar kita kalau kita duduk kita apa benda ni seorang diri dalam belakang sah, kita mesti takbir dulu. Lepas takbir barulah cuik. Jangan cuik dulu, ulama kata haram. Sebab kita tak semayang, cuik orang yang tengah semayang. Hukumnya haram. Jadi kita takbir dulu, Allahu Akbar. Lepas takbir, kita pun terik baju dia. Dalam hadis tak sebut cuik, dalam hadis sebut menarik ke belakang. Tarik belakang ni bukan senjah lah. Pegang baju gitu sikit, biar dia perasan orang suruh undur belakang. Ni ada. Orang yang kena cuik, kena tarik tadi sunat undur. Sunat undur pula. Dan kata setengah ulama' dia boleh paling.
kerana berhajat. Asal berpaling dalam semayang makruh, tengok kanan kiri. Tapi dah orang curi boleh berpaling tengok. Sebab kita belakang sekali kan dok dikira curi-curi dah bolong. Faham? Nah, ngosek. Jadi undurlah. Sebab tu sunat kalau kita nak curi, kita jangan takbir belakang orang yang kita nak curi, tetapi kanan atau kiri dia. Supaya kalau kita duduk belakang dia undur, kita boleh batin. Nah, dia ada cara dia khabar belaka dah tak mau ngaji. Nah, kalau ngaji belaka comel ada apa-apa. Nah, tak ngaji separuh. Tak tangka ni orang nyanyi separuh. Nah, tak juru sama. Baik. Manakala berbuat oleh perempuan akan suatu daripada segala yang tersebut itu, satu saja. Dia buat benda yang menyebabkan jadi derhaka tadi. Dan jikalau dengan satu lahzah sekalipun satu ketika, tak lama dia derhaka kepada suami, sepatah perkataan umpamanya nak dimaki suami, atau sekali dia saja dia keluar daripada rumah walaupun suami dah izin, nescaya tiada wajib atas suaminya memberi nafkahnya isteri pada hari itu. Ingat tu, tak wajib. Bukan orang tak beri syarat larang beri nafkah. Maksud tak wajib ini, suami yang tidak beri nafkah kepada isteri yang berbuat derhaka tidak berdosa. Kerana asalnya memberi nafkah adalah wajib, meninggalkan yang wajib adalah satu dosa. Tetapi dia tak beri nafkah kerana isteri derhaka, tidak berdosa. Dah kalau nak beri juga, nak beri tak ada masalah. Cuma kalau tak beri maka tidak berdosa. Iaitu makan, minum. Umpamanya biasanya dia buat balik sokmak tengah hari nasi buku, dah air serajuk. Pada tengah hari tu dia tak buat balik. Sebab tadi isteri dia telefon nak pergi jalan kedai, suami kata jangan pergi. Dia derhaka, dia keluar juga daripada rumah, suami pun tak beli nasi hari itu. Maka kalau report kepada qadi, suami tak beri nafkah pada hari itu, maka dakwaan itu gugur dengan sendiri kerana wujud nusyus, iaitu derhaka. Tak boleh report pada qadi derhaka. Makan minum tak payah beri. Pada pasal itu, iaitu pada perbalahan ataupun derhaka hak itu, jangan capur derhaka hak lepas-lepas, tak boleh capur. Hak hari itu sahaja. Kalau makan minum tak wajib. Ingat tu, makan minum tak wajib beri, pakaian tak wajib beri, yang wajib beri tempat tinggal sahaja. Sebab suami isteri derhaka jangan halau keluar daripada rumah, tak boleh. Duduk dalam rumah, marah dalam rumah, walau pukul sekalipun dalam rumah, halau tak boleh. Sebab apa halau tak boleh? Nafkah tempat tinggal tidak gugur. Yang gugur nafkah makan, minum, pakaian, itu sahaja. Kalau jenis beri duit, tak beri duit hari itu. Pasal apa tak beri duit? Pasal derhaka. Dan tiada pula wajib gilirannya. Tetapi hukum perempuan demikian itu sebenarnya baru meninggalkan dia oleh suami pada tempat ketidurannya. Kalau isteri dia lebih daripada seorang, tak wajib giliran. Umpamanya malam ni sepatutnya giliran rumah bini tua, tetapi derhaka kepada suami, tak wajib giliran dia. Nampak? Tak wajib giliran. Maknanya dia tak menunaikan giliran itu adalah satu benda yang patut pada syarak sebagai menghukum isteri. Giliran ni dia hak isteri, dia tak boleh gugur, melainkan isteri itu saja yang menghalalkan. Dia kata ke suami dia, giliran saya tak ada masalah. Tak, balik tak balik tak ada masalah. Saya reda belaka, baru gugur giliran. Jadi hak jenis gugur makan minum, gugur nafkah ni orang panggil kahwin misyar. Nampak? Itu kahwin misyar. Isteri sanggup menggugurkan nafkah, makan minum, tempat tinggal, giliran dan sebagainya, asal dia menjadi isteri kepada si pulang, itu dipanggil kahwin misyar. Hukumnya adalah halal jikalau bukan suami yang mendesak supaya digugurkan nafkah. Keguguran nafkah itu daripada pihak isteri sendiri, maka halal pernikahan misyar ini. Baik.
Dia gile maksud gile ni poligami lah. Kahwin lebih pada seorang. Kalau seorang je dipanggil monogami. Mono, tak stereo. Kalau poligami ni poligami, stereogami, betul tak? Nah. Gile ni lagu mana? Gile ni kita hadir kepada rumah isteri, hadir ke dalam rumah sahaja. Bukan pegang. Jangan kata gile kan kena jamuh. Tak jamah tak apa. Hadir di dalam rumah pada waktu malam sekali sahaja. Tak? Hadir, tahu hadir. Isteri tidur dalam bilik, dia duduk luar, tidur taburan gitu. Sah dah giliran dia. Nah, ada orang tak kata wajib jimat, mampu kerah jimat sama. Faham? Tak, hadir sahaja. Sekira-kira nak khabar sesuatu boleh. Nak khabar pitak picing 5 ya, boleh dah. Sebab hadir dah. Gitu. Ingat tu. Hadir bukan sentuh isteri. Nak hanya datang ke rumah. Walaupun duduk di pintu sahaja kata ulama. Jangan duduk luar biar lokang tu. Tak panggil hadir giliran. Duduk pintu sahaja dipanggil hadir giliran. Di lagu tu. Bukan kata jamak. Wajib hadir ini tiada gugur melainkan digugurkan sendiri oleh isteri. Maka barulah wajib, baru gugur ke wajib hadir. Wali tak berhak, qadi tak berhak, sultan tak berhak, isteri itu sendiri. Nak tidur sini tak mau tidur sini kau anda. Asal jangan asal jadi suami saya sudah. Tak ada masalah, tak berdosa. Dah. Wajib gilir ni, wajib hadir ni sekalipun isterinya sakit wajib hadir. Ataupun uzur. Kata gani tak pergi tidur rumah bini tua uzur. Tak ada uzur tak payah pergi lah. Wajib pergi juga. Gani tak pergi rumah bini muda beranak. Dari nak buat benda tidur atas nyala. Nak naik atas nyala lama dah takut utuh. Walaupun tengah tubik darah sembuh macam ke pilih bomba, wajib kena pergi juga giliran. Sebab giliran bukan bermaksud setubuh. Ramai orang salah faham. Giliran hanya menghadirkan diri. Nak sekiranya kalau nak khabar, tolong beli penado, dengar suami dengar. Panggil hadir tu. Tetapi hukum perempuan demikian itu sebenarnya baru meninggalkan akan dia oleh suami pada tempat ketidurannya hingga balik daripada derhakanya itu kepada kebajikan taat pula. Sama-sama dah kita dengar ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Suami-suami yang nampaknya isteri mereka itu derhaka dah, buat benda-benda yang derhaka, Allah Ta'ala sebut mula-mula sekali fa'izuhunna. Itu hendaklah beri pengajaran, beri nasihat. Ajar dia, khabar dengan mulut. Tak boleh buat gini, awak telah derhaka. Nak keluar daripada rumah tanpa izin. Umpamanya. Kalau tak jadi apa juga, ni yang disebut dalam kitab ni. Mahjuruhunna fil madaji'. Hendaklah kamu biarkan mereka itu tidur seorang. Faham? Ini bukan bab giliran, ni hak bini seorang. Mana kalau kita isteri seorang derhaka kepada kita, jangan tidur dalam bilik dengan dia. Ajar dia. Kita pergi tidur surah. Tak ada masalah. Tidur surah boleh qiyamul lail. Bapa ada tidur dalam bilik, derhaka. Dalam Quran kata, tinggalkan mereka itu pada tempat ketiduran. Maksudnya jangan tidur dengan dia. Kita derhaka tidur dengan dia. Lawa cacang sama cacang ke kita, peluk kau. Tak kena. Jadi tak ada pengajaran. Biar dia tu. Dia rasa kesik lama 2-3 hari, nak minta maaf. Orang point nampak lembut, kerah, perut dia kerah. Nampak lembut, gogek jalan macam nak apa. Tapi dah undur sikit pun kita kata jangan. Orang kurang. Hebat. Tuhan cipta dia hebat. Ahsanul khaliqin subhanallah Allah. Nampak lembut sungguh. Siapa bila tu? Siapa dia balik semula pada
berbuat taat kepada suami, dan jikalau sampai beberapa tahun sekali pun, sebulan dia tak mau minta maaf, sebulan tak beri makan minum. 2 hari tak mau minta maaf, 2 hari jangan beri makan minum. Sunat dia beri, setengah ulama kata harus beri. Tapi kalau tak beri, tak berdosa. Pasal derhaka. 2 tahun dah duduk rumah mak, tak balik rumah laki ni, tak wajib beri sekepeng. Kalau cara mahkamah dah dituntut nafkah. Yang boleh tuntut nafkah suami meninggalkan isteri tanpa nusyus. Ni isteri derhaka, balik lari rumah mak 2 tahun. Sepatutnya beri 300 bulan umpamanya, 2 tahun banyak mana dah. Hukumnya tidak boleh membuat tuntutan kerana derhaka kepada suami. Dia gitu. Ni pergi pujuklah, baliklah yang. Jangan kau naik cacang dia. Mulai ada. Dan telah melaknatkan akan perempuan yang derhaka itu oleh segala malaikat yang berbuat bakti, yang tiada derhaka mereka itu kepada Allah Ta'ala sekejap mata jua pun. Tiap-tiap kali berlaku penderhakaan isteri pada suami, malaikat dilaknat, diminta jauhkan daripada rahmat Allah. Hidup kita ni nak pada rahmat. Kalau dijauh, didoakan oleh para malaikat, tak dapat rahmat, maka tidak ada kehidupan, tidak ada kebaikan dalam hidup. Nikmat orang kafir pun boleh, rahmat orang beriman yang taat saja. Dia lain, rahmat lain, nikmat lain. Nikmat kesenangan. Orang kafir pun dapat nikmat. Tengok George Bush, penuh dengan nikmat, duduk dengan istana, dengan pengawal peribadi. Dia nikmat dapat. Rahmat untuk orang yang beriman dan orang yang taat saja. Nak kepada rahmat. Orang kafir tak ada rahmat. Dan bahawasanya menyaksa akan dia oleh Tuhan yang mempunyai kekerasan dalam negeri yang hina, iaitu di dalam neraka. Memang perempuan yang derhaka kepada suami dibalas dengan api neraka di dalam akhirat nanti. Cerita Isra' Mi'raj kita dengar sama, di antaranya Nabi SAW melihat perempuan yang digunting lidahnya. Lidah tu dijelai, digunting. Gunting daripada gunting api neraka. Bila gunting bergelepar sakit. Kerana apa? Kerana mulutnya jahat kepada suami. Dia boleh maki hamun ketuk lelaki ada. Dia boleh kata, dia boleh carut ke suami dia. Suami tak kata apa, ada basak. Bini kaya. Nyak tuk lelaki. Hak jenis baik. Ni perempuan. Dilawang suami. Ada suami suruh dia pakai tudung, dilawang suami. Siapa bercerai? Kes tak mau pakai tudung. Ada berlaku kes. Seorang isteri tak mau pakai tudung. Mak pun masuk capur. Mak dia kata, aku tak reba anak aku pakai tudung. Mak, la ilaha illallah. Apa benda bahasa mak ni macam bapak pangang ni. Dia kata dia tak reda anak dia, tak rela anak dia pakai tudung. Pakai tudung ni perintah Allah, bukan perintah suami. Perintah Allah. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah perempuan beriman meletakkan jilbab atas kepala mereka itu. Siapa-siapa pun wajib pakai tudung. Siapa bercerai? Siapa bercerai? Mak kata dah solayang ketuk lakimu itu. Kesnya pasal suami mendekati kuliah-kuliah agama dulu, lo pendek kot tu lelaki. Kalau kerana insaf, duk mari dengar dah, main tak tahan dengar kok. Kalau bab aurat suruh bini tak mau. Akhirnya bini kabur ke adik-beradik, mari siang. Tak reda mak kata anak aku pakai tudung. Tak apa. Mu jumpa lagi. Mak tak usah kira dah mak. Hukum lawang suami derhaka ni neraka, bukan makruh, haram. Masuk neraka. Neraka ni api. Bukan api main-main, api betul. 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia. Kalaulah diambil ahli neraka yang sedang gelepar, kesakitan, diletakkan dalam api dunia, nescaya akan tidur habis ahli neraka kerana sejuknya api dunia. Ahli neraka tu bergeluli batin sekali panas. Kalau ambil dia bubuh dalam api dunia, api dapur pun wajib memang. Bubuh dalam api dunia, berjoget api sejuk dia kata api dunia. Dah api dunia, tak cakap nak panas dah kita. Api neraka 69 kali ganda lebih panas sebagaimana yang disebut dalam hadis.
Hak dunia panas dah. Nah, hak dunia panas dah. Tengok bahan dia Aizah bukan bahan di pisting. Tak apa rajing. Pisting tengah laju setuh atas pipi, atas keting dak rajing. Aizah tak ada kena-mengena dengan pisting, jauh sangat lagi. Nah, api duduk dalam silinder. Aizah tak ada kena-mengena. Setuh sikit ya, seh tu tak ada. Kulit betis ni lekat jadi stiker di Aizah motor. Faham tak? 0.5 saat tak sampai 5 minit. Ada orang kena Aizah, oh panas juga Aizah. Karang sikit akak, tak ada. Seh tu tak ada. Tengok sama terus ni. Betih macam ke selendang Puteri UMNO. Cabut kulit. Tu tak ada, bukan api. Dah kalau api dalam pisting tengah panas tu kita buka lendang tak petak di labu putih. Kamunya nampak tulang. Dah kalau api akhirat 70 ganda lagi. Tapi tak takut lah. Takut masa dengar je lah. Balik karang lawang pula suami. Takutnya masa ustaz khabar neraka akutnya hamba. Pagi esok molek-molek adik tanya dari tu lagi. Siapa menyembang je keke. Dan telah berkata Aisyah radhiyallahu anha, hai segala perempuan, jikalau kamu mengetahui semuanya dengan hak segala suami kamu atas kamu, sekalian nasihat menjadikan oleh perempuan daripada kamu semuanya menyapu debu yang ada dua kaki suaminya itu dengan hadapan mukanya. Orang perempuan ni, kata Siti Aisyah, kalau dia tahulah hak-hak suami, macam mana cara nak tunai hak suami, habis semua dia kata isteri akan sapu debu pada kaki suami dengan muka isteri. Suami balik kerja akak kaki nak sapu debu dengan muka. Maknanya guna muka isteri untuk sapu debu pada kaki suami. Nak siapa gitu semua. Dah kita mana ada. Dah nak sapu muka kaki suami, kita nak lak dengan muka kita ke puang. Ada. Aisyah kata kalau gitu baru tunai. Nak sapu dengan muka bini tu, lak muka tapak kaki suami. Balik kotor berjalan apa semua. Tak? Tengok kalau hotok lelaki tu peraih ikan, penuh sisi ikan lekat muka. Maknanya suami kita ni, kita rapuan, dia macam raja, seolah-olah raja. Dia lebih besar pada raja lagi sebenarnya. Tak? Sebab kalau dia nak pergi jalan, dia telefon raja. Boleh tak tubik kedai pasar minggu? Raja kata boleh tubik. Nak, dah suami kata tak boleh, hukum tak boleh keluar. So ada raja. Nak, so ada raja lagi. Hak dia, hak suami. Suami kata jangan keluar selagi pasal minggu. Tak kenal tengok. Umpamanya nak, telefon raja kata boleh tubik, tak boleh tubik juga. Telefon pula Uti Ustaz tengah nyapu siapa. Boleh keluar pun tak boleh juga, sebab kuasa ni membenarkan hanya pada suami. Dia gitu dah. Suka sangat kamu. Tak pun pelik nyapu siapa pula dah. Gambar je dia duduk kat atas dengan helikopter. Aku boleh. Dan telah mengeluh, maksudnya buat baiklah kepada suami kita. Uduh molek pun suami kita. Sebab itulah kalau kita ni dia kena berjasa pada suami. Sebelum apa-apa tu kita risik dulu biar puas hati, jangan gaduh-gaduh. Sebab kita akan buat bakti ke dia sepanjang umur kita lagi tak bercerai, lagi tak mati. Sebab tu kena pilih molek. Nak? Pasal kita hidup kita seolah-olah kita khadam bagi suami. Nak buat baik semua ke dia. Ni lak kaki suami dengan muka isteri. Kata Siti Aisyah, mana ada orang buat? Nak? Ni lawang sama cacang ngetut lelaki tu, kata jangan tubik malah aku duduk rumah mau. Bau tubik. Go. Tak kata apa tu lelaki. Kacik bibir. Mana kena buat baik sama. Tak usah kata sapu dah, tapi tak sapa maknanya lak gini dengan muka akan tapak kaki sama, buat baik dia. Kalau suami balik kita tanya khabar apa semua baru betul. Ni suami balik dah hanya khabar. Tak, apa khabar, guana keadaan menega, tak lalu laku ke tak.
Tak jual barang begitu begini, tanya dia. Untuk merehatkan suami. Nah, kalau isteri solehah ni, suami dak dah letak barang, dia ambil barang dia ada tangan. Dia ambil dulu. Sebab suami mari di rumah. Jangan beri dang suami letak atas meja. Hak tu baru power. 22,000 belanja tu. RM220, 22 sen. Faham? Nah, jangan beri dang. Kalau suami bawa ambil apa, ambil tangan. Jangan beri dang. Suami letak sendiri. Biar kita dulu ambil tangan. Nah, kalau suami hak jenis briefcase, beg jasbong lah. Koprak. Kalau suami hak kohobrak, supik gelenyah. Faham? Ambil dulu tanda kita menghargai kedatangan suami ke rumah kita. Nah, dia lagu tu. Jangan dang suami buka baju, kita tukang buka butang. Nah, baru seronok suami. Nak balik amor, kakak nak balik. Bingung boh cari. Faham? Jadi seronok. Dah. Tak anda rapang. Jangan beri dang dia suruh dia duduk, kita pecek dulu bau. Ni panggil suruh pecek bau belebihannya kali. Kita duduk tu dia pecek dah. Tak payah suruh. Tak, melainkan kita tak dasar pecek-pecek serabut aku. Tu lain. Tak. Kita duduk, tangan-tangan suami buat kerja apa semua lengah pecek jari-jari ni dah isteri dia kan. Baru tu ni kena panggil no. Wi dah hari. Dengar tak dia lagu tu jadi suka, jadi rehat. Kalau suami hak letih, jadi gagah semula nak masuk kerja pula kedua lagi. Tak, jadi rengang sikit. Benda-benda apa nampak keletihan, cakap biar dia jadi senang hati suami, hilang rasa letih, hilang rasa kesusahan di pejabat. Tak. Dan telah mengeluarkan ahli hakim, sungguh seorang perempuan berkata ia bagi Nabi SAW bahawa sesungguhnya anak mamakku si Anu namanya, ibunya meminang, dia akan daku. Maka khabarkan olehmu akan daku apa-apa hak suaminya itu atas isterinya. Maka jikalau ada sesuatu yang kuasa aku mengerjakan dia sesuatu, niscaya hendaklah aku berkahwin dia akan anak mamakku. Seorang perempuan dia datang kepada Nabi SAW. Dia cerita kepada Nabi anak mamak dia. Mamak ni pak saudara lah. Pak saudara. Anak pak saudara dia panggil benda. Sepupu. Sepupu dia kata sepupu dia tu minang dia. Ni orang perang jumpa Rasulullah. Dia kata sepupu saya ada minang saya. Minang ni ajak kahwin. Sebelum saya nak terima pinangan, saya nak tahu benda hak-hak isteri, yang hak suami yang wajib isteri tunang. Sebab kalau kita anggap saya rasa boleh buat, saya nak nikah. Kalau anggap tak nak tunang, nikah dia buat boleh bala je. Nak jadi dosa saja buat benda. Dia nak dengar dulu hak ni, orang tanya dulu hukum. Maksudnya bila satu-satu benda kita nak buat, tanya hukum dulu. Tidak ada pun suatu benda dalam kehidupan kita terlepas daripada hukum syarak. Sebab tu semua perkara sebaiknya kita tanya hukum tu dulu. Kita nak memohon satu pekerjaan, tanya hukum dulu ulama. Kerja ni macam mana? Halal ke haram? Sebab kalau kita tak tanya dia, kalau halal tak apa, alhamdulillah. Kalau haram, kita nak berhenti sayang dah 4-5 ribu gaji. Kalau 14 hari tak apa dah. 4-5 ribu sebulan, dah dengar ulama kata tu, guru kata haram. Nak berhenti? Tak berhenti lah. Bawa emak kerja. Mereka orang yang Tuhan muka pintu hati. Lepas tu tanya dulu. Nak nega satu-satu benda, tanya dulu, saya nak buka kedai ni boleh tak pada hukum syarak? Sebab bagi rasa was-was. Kalau hak jelas dah halal, tak apalah kita tak tanya. Kita nak jual ikan, nak tanya ulama apa halal tak jual ikan, dah tanya dah tu. Al halalu bayyinun wal haramul bayyin. Hak tu jelas dah. Halal nyata. Yang haram pun nyata, tapi antara tengah-tengah kedua ni dia ada benda yang kesama orang. Pekerjaan, perniagaan, tanya ulama. Tanya dia. Jadi hak ni dia bagi tanya. Zaman kita ni tak ada Rasulullah. Rasulullah tinggalkan ucapan-ucapan di dalam hadis. Hadis-hadis ini dibukukan oleh ulama-ulama hadis, kemudian disyarahkan oleh ulama-ulama. Ada dah mudah. Jadi kita siap dengan gula belaka dah. Mari makan dia. Ustaz mari mengajar. Mari makan dia. Iaitu yang telah dikupas oleh ulama-ulama, cukup mudah untuk beramal je.
Nah, kalau kita nak cari diri dengan hadis diri nak cari, dengan ayat Quran diri tak jumpa cari, nyanyi korang. Jadi dengar mari kuliah, orang tolong hidang dah. Hak untuk beramal saja. Tak payah nak ijtihad, tak payah kita nak hafal hadis, mari dengar saja. Tiba-tiba nak mari dengar orang ngajar pun tak ambuh juga berat nanang. Tak. Malam ni doakan supaya turun hujan lebat lah. Nak? Tak ada ceramah lah ni tau. Ada tak ceramah? Ada? Di mana? Padang Miding? Di mana? Hak mana biar ada hujan lah. Sebab malam ni ada konsert di Padang Astaka Kuala Berang. Konsert artis Akademi Fantasia di Padang Astaka Kuala Berang. Nampak? Tajaan Dajjal. Ni nampak, dalam keadaan umat Islam di Lebanon, di Palestin dibom mati habis, pejuang-pejuang kita berjaga malam daripada serangan tentera Yahudi laknatullah. Kampung-kampung umat Islam saudara kita dibunuh, ditembak dengan kereta kebal. Di Kuala Berang pula nak buat pertandingan nyanyian jepuk artis-artis daripada Kuala Lumpur. Hak pada pangang ni. Batok mereka dah buat kerja gitu. Tak reti bahasa tu. Tak reti bahasa orang gitu. Nak? Kalau nak nyanyi sangat biarlah habis selesai dulu keadaan umat Islam. Dah lah tak mau tolong, tak mau cara, tak mau derma, tak mau apa. Joget pula sini. Nah, ni kata dia kata bodoh dan datang marah. Nah, ni biar turun tentera-tentera Allah hujan. Nah, biar acul lebuh habis lagi. Nak kan ni? Dah deraka kan? Nah. Hak kat ceramah jangan hujang lah. Ada pula joget. Habis punah jahanam habis budak-budak udah. Punah jahanam habis. Tak usah buat joget dah, buat pasang api punah jahanam. Tak usah buat ada panggil nyanyi, buat pasang api je. Habis tu bik kita tengok api macam katu. Gendong aku gendong mak jatang gendong tini gendong jatang sama jatang tak cakap nak gendong. Faham? Tu baru api baru. Dah ni ada main pula artis terbaru hak tengah nyanyi dalam TV. Hak nak jadi ke jadi babi. Siapa kata? Rasulullah kata. Nah, tapi tu ta'ifatu min ummati ala aklin wa syurbin wa la'bin wal hawin. Summa yusbihuna qiradatan wa khanazira atau kama qala. Umat aku ada nanti yang pada waktu malam ada makan, ada minum, ada permainan, ada hiburan, nyanyian. Kemudian bertukar perangai menjadi kera, bertukar perangai menjadi babi. Hadis Nabi. Allahu Rabbi. Na'udzubillah, minta berlindung anak cucu daripada terlibat. Nampak? Dengan program-program mungkar seperti ini. Sebab kalau kita diam, kita tak sebut, kita tak cara kena. Takkan semua nak tegur dengan hati belaka. Kita kuasa tak ada. Kita kalah tunggu 2007 pula baru ada kuasa. Guna mulut penceramah. Kena guna mulut, kena sebut walaupun ngajar bab wudu, ngajar bab tayammum, kena setuh benda lagu ni. Sebab keadaan sudah parah sekarang. Umat sehabis-habis kufur dengan nikmat Allah. Tuhan beri mata suruh tengok orang ngajar, kita tengok muka orang nyanyi. Tuhan suruh telinga suruh dengar orang baca Quran, dengar orang nyanyi. Ini sehabis-habis engkar dengan nikmat yang Tuhan beri. Siapa anak cucu kita makin merebak, akhirnya di kampung kita sendiri habis licin. Kita mari tsunami mampu kerah habis. JKK pun mampu, Pak Imam mampu juga. Sebab kita membiarkan. Sekarang kita masih kuasa untuk bertutur, bercakap, menyampaikan benda-benda ini, memberi peringatan kepada orang, tapi dengan mulut pun kita tak berani nak kata. Takut gitu, takut gini, takut gitu, takut gini. Akhirnya Allah Ta'ala tidak akan perkenankan lagi doa kita. Maka sabda Nabi SAW setengah daripada itu, kalau mengalir lubang hidungnya akan darah atau nanah, maka menjilat perempuan itu akan dia dengan lidahnya, sesungguhnya belum lagi tutup tikat sekarang boleh tak? Belum lagi mendatangkan ia ke hak suaminya, dan jikalau patut bagi seorang manusia bahawa sujud ia bagi seorang manusia, nescaya aku suruh akan perempuan bahawa sujud ia akan bagi suaminya. Apa yang masuk ia suami isteri bagi orang yang melebihkan akan dia oleh Allah Ta'ala atas isterinya. Bagi orang yang melebih.
Bagi barang tu, bukan bagi orang, bagi barang. Bima faddalallah, bagi barang, bukan bagi orang, bagi orang, bagi barang yang melebihkan akan dia oleh Allah Ta'ala atas isterinya. Maksud gini, hak puan ni kata tolong cerita gak hak suami yang isteri kena tunai. Kalau kita rasa gak kita nak nikah, kalau rasa tak boleh nak buat, tak mau nikah. Suami kata, isteri Rasulullah jawab begini, suami ni kalau mengalir darah dan nanah daripada hidung dia sampai keting, neleh nanah di tubuh suami, isteri mari jilat sampai licin nanah di tubuh suami, belum lagi tunai hak suami. Berat kata. Tu kata. Berat. Jangan main-main tengok orang belaki nak belaki tak. Tak tahu ke benda. Mak suka sangat boleh natu. Nyawek sawek muka siapa boleh pak dua ni senyum. Faham tak? Suka sangat boleh. Tak tahu ke hukum langsung. Kita tak tahu kala kau. Hak lelaki tu punya tu dia kau. Suka sangat boleh bini. Tak tahu ke hala. Mandi junub dak anda tu lelaki. Mandi junub dak anda. Nampak kan ni? Nak. Jadi kalau orang puan dijilat nanah yang mengalir pada seluruh tubuh suami sampai licin, jilat dengan lidah, licin dah nanah di tubuh suami, belum lagi tunai hak. Allahu Rabbi. Sebab Nabi kata kalulah manusia ini boleh sujud sesama makhluk, nescaya aku telah wajibkan isteri sujud bagi suami tiap-tiap kali suami masuk dalam rumah. Tapi oleh kerana haram manusia sujud sesama makhluk, aku pun tidak wajibkan perempuan sujud bagi suami. Kalau dah haram manusia sujud sama makhluk, nescaya perempuan wajib sujud kepada suami tiap-tiap kali masuk dalam bilik dalam rumah. Dia sujud sama manusia ni haram. Ulama-ulama menyebut di dalam kitab-kitab mereka itu, kalau kita rokok sampai hak kita tunduk sampai hak rokok haram, ingat tu. Hukumnya haram. Kalau kita nak hormat jangan sampai hak rokok. Dibolehkan tunduk. Bukan tak boleh. Islam membenarkan kita menundukkan kepala, menghormatkan kepada orang. Menghormatkan kepada orang alim, kepada orang besar, kepada raja, pembesar negeri dan sebagainya boleh. Bukan tak boleh. Tapi kalau ketunduk jangan sampai hak rokok. Kalau sujud jadi kafir, naudzubillah. Batu haram dalam Islam berlakon jadi orang menyembah berhala, tak boleh. Berlakon sembah berhala tak boleh. Berlakon-berlakonlah tapi jangan buat lolok sembah berhala. Kita pergi jalan, kita tengok tok pekong, terjumpa tok pekong lah, hak Cina tok pek. Kita buat lolok sembah, ayah buat sembah. Buat lolok main je jadi kafir, naudzubillah. Benda-benda lagu ni. Faham? Dia tak boleh main. Tak boleh main bab kafir, tak boleh main. Bab lain boleh. 5 perkara tak boleh main-main. Yang pertama nikah. Yang kedua cerai. Yang ketiga rojak. Yang keempat merdeka hamba. Yang kelima kafir. Benda syirik dari main-main. Cerai, nikah main-main, sah nikah. Nikah main-main, sah nikah. Gak minum air kedah. Minum air kedah 3 orang. 3 orang minum air kedah kopi. Lepas tu mari yang keempat. Yang keempat ni dia mari dia bawa anak atas dukung. Cik dia baru 2 tahun. Anak puang. Ayah dukung ni buat mari. Jadi hak ni buat gurau lah, hak duduk kedah dah ni. Sambil-sambil ni. Oh comel anak mung hak ni. Hak busu wi nikah ke kita buat gurau nikah apa 2 tahun. Tak, orang panggil gurau lah. Wi nikah ngamba ayah hak hukum pun jawab, ambil wi nikah kamu. Ataupun molek tu mana redha. Maka 2 orang saksi ni dengar. Kan 2 orang kisah dengar tak? Dengar. Sah nikah. Mas kahwin maha misi kata ulama. Maha misi ni harga semasa. Kalau 100 lah, 200. Jadi bila sudah bayar air, hak nak dukung ni, hak ayah ni nak dukung alik anak. Kita kata mana boleh dukung alik, jadi bini hamba dah. Akad dah saat ni. Nampak tak? Kita boleh buat alik budak tu. Tunggu besar dah jimat lagi 2 tahun. Faham tak? Dia kena balik dulu. Balik kira bodoh, balik jimat dulu. Tapi memang orang dak berlaku nikah lagu tu pasal orang dak tahu kehala.
Tapi dalam Islam dah sah dah nikah. Ingat tu, sah dah nikah. Sebab nikah ni ijab qabul, dia boleh qabul dulu ijab kediam, ijab dulu qabul kediam, boleh berlaku. Dia macam jual beli. Saya beli barang ini, boleh juga pihak pembeli dulu. Saya jual barang ini baru saya beli, boleh tak? Dia boleh musim. Ijab qabul boleh tak? Aku nikahkan akan nikau, boleh. Ataupun nak teruna kata dulu. Nampak? Engkau nikahkan akan daku akan anakmu itu gini. Boleh tak? Hak ni dia tanya, comel anak atas dukung ni. Win nikah dengan aku Ayah kata ambil aku win nikah dengan mu. Hak belakang kata sah dua orang. Kita pun ambil atas dukung hak balik. Tak ada apa-apa selalu dah, tak ada apa-apa. Tak. Lagu mana? Nak jawab lagu mana? Bahan kehong kita, tapi dia balik di rumah. Memang kau dak uwi anak orang. Kau tukar jawab pun tak tahu kala juga, tukar gurang. Bila budak ni besar dia nikah dengan orang lain haram. Pasal suami ada dah. Ni masalah. Nabi kata hazluhunna jidung wa jidduhunna jidung. Maknanya gura-gura main-main pun jadi sungguh, sungguh-sungguh pun jadi sungguh. Tak? Sah nikah. Sah dah nikah. Buat lelak saja sah. Main drama sah. Kalau syaratnya wali yang jawab. Wali tu. Dah wali tu kan dukung ayah. Dah tahu kala kita. Nak cerai, buat lelak cerai. Sah cerai. Faham ni dah apa ke puan? Cerai dah. Jatuh talak. Faham? Jatuh talak. Lepas tu kena belajar. Nak jatuh talak. Lepas tu balik jimat pula dosa. Dosa. Mana boleh? Tak tahu kala kita learning. Rajak sah juga. Walau dak rajak. Aku rajak dah mu susah. Padahal nak suruh sejuk hati isteri je. Dia cerai isteri dia. Nak bila cerai isteri jadi gila talak. Faham gila talak? Duk kerja ketuk lelaki. Tapi dalam edah lagi tok lelaki gi ngai dia nusuk biar pasir. Tok lelaki gi jali duduklah perahu. Tok lelaki jadi serabut perut kau. Tok lelaki gi kedai kopi duduk bawah meja. Nak suruh rajak mula. Lala tok lelaki tengok serabut perut. Pergi balik rumah, aku dah apa, aku rajak dah mu. Hukumnya sah rajak. Dia gitu. Merdeka hamba, pahana hamba mu lama dak engok. Aku merdeka dah buat lolok. Kalau zaman ada hamba lah, hukum merdeka. Kafir gitu kak. Buat lolok jadi kafir. Jadi kafir sungguh. Jangan main-main. 5 ke. Maksudnya nak tunaikan hak suami ni berat ke perempuan. Sebab tu berdoa kepada Allah, semayang hajat, minta Tuhan beri kekuatan kita dapat menjadi isteri yang solehah. Sebab nak taat pada suami ni satu perkara yang berat. Kita tak tahu kala bahasa nikah, bahasa adat Melayu nikah gitu je. Nak break tu biar anak pas sako-sako, tak tahu ke hukum. Hukum kita tu, ketaatan kita tak beri pada suami, mengundang azab dan mengundang dosa daripada Allah tanpa kita sedari. Tiba-tiba kita mati bila-bila tengok Allah Rabbi tempat kita di neraka kerana banyak melakukan derhaka pada suami. Dah ngaji tak tahu kehala. Mana layanglah suami, jangan buat lebih kurang. Walaupun kita ni kaya daripada suami kita, jangan buat lebih kurang. Ada orang ni boleh cakap lebih kurang, muak kira tok laki aku bahasa bodoh. Dia kata gitu. Masa nak nikah tu kalau kata angkat berlenyap berlepon nak nikah. Bila itu dia kata lebih kurang tok laki. Panggil lebih kurang. Tak panggil abang, panggil ayahnya. Ayah weh panggil. Poknya weh. Padahal tok laki dia kata pokmu, dak laki aku. Kau nak panggil pok. Sajalah bahasa tak sedap nak panggil abang. Bahasa baru nikah itu jangan. Baru nikah itu panggil dia abang. Lening abang kau. Lebam no. Anda sangat. Tu bagus kalau panggil abang kau lening. Dia kena kekal. Macam kita baru nikah itu kita kasih ke suami kita gitulah. Sampai ketua pun gitulah. Walaupun suami kita tak balas macam mana kasih sayang dia sekalipun, tapi kita kasih pada suami ini menjadi satu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lening tok laki ikut bini ngekor ikut punggung. Tok laki masuk, bini masuk lagdah. Bini tubik. Ikut gitu. Jadi benda tau.
Dak rak cetang tu. Nak. Nak ha jenis-jenis koprak-koprak sangat. Kita tengok bingung. Hebat dah gaji 13-14 ribu tapi terima arahan. Dia bos dah suami. Bini big boss. Bisa lagi. Dia boleh harah pula. Kalau balik rumah mak dah nak tidur semalaman. Bini kata balik bang. Balik. Ngokor masuk dalam kereta tu. Faham? Berat nanang ni. Ustaz takut bini. Ada seorang ustaz. Hebat dah ustaz. Tapi takut bini. La ilaha illallah. Nah, kelas cakap dalam radio dah. Nah, kalau pergi jalan kat mana hak bini tak suka nak singgah, tak boleh singgah. Mana-mana rumah waris hak bini kata tak boleh singgah, tak boleh singgah. Sini boleh singgah, situ singgah. Taat sungguh. Mana buat kan ni? Ustaz dah nak mana? Ustaz tak ada batu. Tak. Cakap ada ngal lepung. Maka berkatalah oleh perempuan yang bertanya itu, demi Tuhan yang membangkitkan akan dikau dengan sebenar jadi Nabi, tiadalah aku bersuami selama kekal dalam dunia. Dia bersumpah, wallahi demi Tuhan yang membangkitkan kamu wahai Muhammad menjadi Rasul, aku tak akan nikah selama-lamanya. Pasal dia dah rasa tak boleh nak tunang. Berat sangat ni dia rasa ni. Nah, sebab tu kita yang telah pun bernikah, telah ada suami dah, minta maaf banyak-banyak kepada suami. Mesti ada salah kita kepada suami. Kita bukan nak suruh bercerai, tidak, minta maaf lah. Orang puang minta maaf 2 kali sehari sekurang-kurangnya, pegang tangan suami memohon keampunan daripada dosa, daripada salah dan silap. Orang puang pagi sekali nak keluar, nak buat kerja, nak tubik daripada rumah, balik daripada rumah sekali, atau waktu nak tidur sekali. 2 kali sehari pegang tangan suami. Dah ada orang buat ni, orang puang dia buat gitu. Berapa kali sehari orang puang pegang tangan minta maaf? Tak ada pegang. Sebulan sekali pegang minta maaf ada? Tak ada juga sebulan sekali. Dah tak berat nanang. Tak. Tu warak sekali dah. Tak. Hak lain balik awal tu. Orang kurang kau. 2 kali sehari, ingatlah. Suami kita nak keluar daripada rumah, kita pegang minta maaf. Nabi kata kalau kita ada 10 batang jari, 10 batang jari jadi 20 dosa yang gugur. Faham? 20 gugur dosa. Ingat tu. Sebab bila suami kita keluar belum tentu akan balik semula. Ramai mana suami keluar tak balik. Mati tengah jalan. Mati tengah jalan. Kita duduk tunggu di rumah. Orang kabur mati. Tak ada minta maaf. Nak minta maaf dengan kanda tak dia apa dah. Balik karam nak tidur pula minta maaf kepada suami walaupun dah buat salah. Kerana tidur itu adalah adik-beradik mati. Ramai mana yang tidur tak bangun-bangun. Tak. Dan kalau dah minta maaf, jadi dah kita minta maaf, maka segala dosa Allah Ta'ala akan ampun. Kait dengan kemaafan daripada suami. Allah boleh mengampun, tetapi mesti minta dengan suami. Ini hak suami, bukan dosa dengan Allah, dosa kepada suami. Dan sungguhnya diceritakan daripada Rasulullah SAW, wallahu a'lam. Kita ada soalan. Ada tak hadis berkaitan dengan tidur selepas subuh dan asar? Betul ke boleh jadi gila kalau tidur selepas 2 waktu itu? Yang kedua, kalau kita guna barangan Israel dan Amerika, adakah dikira bersubahat dengan mereka? Apa hukum tidak pergi demonstrasi tetapi kita ke atas kekejaman Israel dan Amerika? Buat ni. Apa hukum tidak pergi demonstrasi tetapi kita ke atas kekejaman Israel tak guna macam ni dan Amerika? Adakah ia Nabi tidak mengaku umat? Apa hukum perkahwinan muta'ah? Baik. Apa kita jawab hak kedian dulu. Apa hukum perkahwinan muta'ah? Muta'ah ini diharuskan oleh Rasulullah SAW pada awal-awal Islam. Kemudian diharamkan.
dengan ijma' sekalian ulama. Jadi perkahwinan muta'ah tidak diharuskan lagi, kekal keharaman ini sampai kiamat. Melainkan mazhab Syiah yang bukan daripada ahli sunnah wal jamaah masih mengamalkan perkahwinan muta'ah, nikah sementara. Aku terimakan nikah dengan kamu selama 3 minggu saja umpamanya. Tak boleh nikah lagu tu. Asal dibolehkan kerana umat Islam, tentera Islam keluar berperang ke sana kemari, kemudian tidak dibolehkan lagi. Dan kekal haram ini sampai kiamat. Sesiapa yang melakukan muta'ah dikira haram, dikira haram. Kalau muta'ah kahwin tu lain. Muta'ah nikah itu pemberian suami. Tu pemberian tu bab lain. Tapi nikah muta'ah tu lain. Itu nikah dengan berwaktu. Nikah kontrak. Tak boleh, nikah kontrak haram. Apakah hukum tidak pergi demonstrasi? Maksud mungkin gini, orang buat demonstrasi menentang kekejaman Israel dan Amerika. Kalau kita tak pergi lagu mana demonstrasi itu? Adakah Nabi tak ngaku umat? Ke gitu soalan tak? Lebih kurang. Dia menunjuk kita ni jauh daripada Palestin, daripada Lebanon. Apabila ada musuh menyerang negeri umat Islam, masa negeri-negeri yang bersempadan itu fardu ain untuk menyertai jihad. Fardu ain maknanya wajib pergi. Hak sebelah macam Syria sekarang berdosa lah kerana tidak serang Israel. Saudi yang sepadang dengan Israel, Mesir semua berdosa belaka. Yang ada kuasa lah, maknanya kerajaan berdosa belaka kerana mereka tidak menyerang Israel untuk sebagai menyebelahi pejuang-pejuang Islam ataupun negeri Islam yang dizalimi. Jordan memang beratlah. Jordan ni sebenarnya dia ni sekutu Israel. Jordan adalah kawan baik Israel, bukan rakyat dia, pemerintah dia. Dia adalah kawan baik Israel. Dia banyak membuat pakatan dengan Israel untuk menghancurkan gerakan-gerakan Islam. Sebenarnya untuk menyelamatkan takhta raja dia saja. Sebab Israel ni dia tipu orang Jordan, raja-raja Jordan. Dia kata kalau benarkan pejuang-pejuang Islam beroperasi dalam negeri Jordan ni, boleh masuk, akhirnya mereka akan rapah kuasa. Maka percaya dengan tipu daya Yahudi, sanggup pakat dengan Yahudi. Yahudi kata tak apa, aku boleh tolong hapuskan pejuang-pejuang ni, memberi maklumat saja. Jordan banyak beri maklumat perisik-perisik dia kepada Yahudi di mana tempat-tempat tinggal mujahidin Islam. Ini yang paling jahat ni. Termasuk juga Arab Saudi yang telah memberi kemudahan kepada Amerika, laknatullah. Musuh Islam kafir ni, musuh Islam. Nabi kata la dinani fi jazirah. Tidak boleh ada dua agama pada semenanjung Arab ni setelah daripada Fathul Makkah, tetapi telah dibatalkan, dicabul oleh pemerintah Saudi dengan menjemput musuh nombor 1 umat Islam, iaitu Amerika. Bukan saja bangsa Amerika, tetapi tentera Amerika dan segala senjata. Sekarang sudah ada 5 buah penempatan askar yang bernilai ratus ribu. Ramanya seolah-olah mereka inilah yang jaga tanah haram sekarang, Amerika. Itu jahatnya Saudi. Mereka inilah lebih jahat daripada Amerika dan Israel itu sendiri. Kalau anak kita yang beri tukang buka pintu orang masuk ropok rumah kita, kita kena katak anak kita dulu. Tu yang jahat daripada peropok yang duduk di luar. Jadi kalau kita jauh ini, kita menjadi fardu kifayah bagi mereka yang mampu pergi ke Lebanon untuk menyertai perjuangan umat Islam. Di Iraq, di Afghanistan, di Chechnya, hukum fardu kifayah kata setengah ulama yang berdekatan sedikit dengan negara jiran. Kita jauh ni mungkin tak jatuh fardu kifayah, tetapi adalah menjadi satu seolah-olah kewajipan bagi kita menunjukkan sokongan kita kepada umat Islam. Kerana rata-rata sekarang ini negeri-negeri umat Islam tidak menunjukkan sokongan pada perjuangan. Yang menunjukkan sokongan hanya rakyat-rakyat. Maka kita hak jauh ni
menjadi seolah-olah fardu kifayah dalam bumi Malaysia. Ada satu golongan yang mewakili semua penduduk Malaysia untuk menunjukkan sokongan kepada perjuangan umat Islam menentang kejahatan Israel ini. Jadi apabila diadakan satu demonstrasi, satu golongan daripada penduduk telah pergi hadir, maka memadai dah, bukan wajib semua golongan. Tak, cuma mereka yang hadir itu mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka bukan saja menunjukkan kebencian kepada Israel ini dengan hati, tapi juga mereka pergi ke tempat-tempat demonstrasi, maka mereka lebih afdal daripada yang tidak pergi. Tapi yang tidak pergi, kita dah nak kata Nabi tak ngaku mak tak boleh. Memang ada hadis, man lam yahtamma bi amri muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak mahu mengambil berat tentang hal-hal orang Islam, maka dia bukan di kalangan orang Islam. Tapi bukan maksudnya kita tak hadir tempat demonstrasi. Tak mesti kita tak hadir itu kita ni tak ambil berat. Tak. Cukup memadai satu golongan, yang lain yang tidak hadir mungkin mereka membuat perkara-perkara yang lain. Yang kata tak mengaku umat ini ialah orang yang bukan tidak hadir saja, tetapi mereka tak mengharap langsung tentang apa yang berlaku di Lebanon, apa yang berlaku di Palestin. Kerana ada beberapa orang yang kita temui, dia ni memang orang sembahyang, orang sembahyang tak tinggal. Bila kita cerita tentang kejahatan, kezaliman yang dilakukan Yahudi Nasara ni kepada Lebanon, kepada penduduk Palestin, dia kata cara apa benda-benda lagu ni? Ni kita penting imam ni, sembahyang ni. Ini Nabi tak mengaku umat. Kerana mereka ini menolak supaya menolak hadis Nabi. Hadis Nabi kata kita ni mesti kena cara bukan mesti pergi. Sekurang-kurangnya kita ada beri perhatian tentang kesusahan saudara kita. Dia kata jangan cara ni kena. Nabi kata tak boleh, kena cara. Dia kata jangan cara. Ni puak-puak yang menyesatkan. Ni golongan yang kita takut. Tapi orang semata-mata tak pergi tempat demonstrasi, tak masuk dalam hadis ni. Orang yang marah ke orang, cara apa Palestin? Hak negeri kita tak cakap nak cara apa? Ini berbahaya. Ini orang jahil murakkab. Banyak ni. Haji Lebab cakap lagu ni. So cara hal kita tak sudah hang dah. Cara apa? Dia main lagu tu. Tak, ini semua ini memang digemari oleh musuh-musuh Islam. Umat Islam tak mau cara hal umat Islam yang sedang dizalimi, memang menguntungkan Yahudi dan Nasara. Hukum ada tak sebut hadis tidur lepas subuh asar jadi gila? Tak ada sebut. Yang ada hadis maudhu', hadis rekaan orang, hadis palsu. Orang tanya almarhum Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, adakah benar hadis yang melarang tidur selepas asar dan selepas subuh? Dan dalam hadis itu menyebut jika dia amal boleh menjadi gila. Hadis itu kata Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, bekas mufti besar negeri Mesir, di dalam kitab beliau Fatwa Syar'iyah juzuk yang pertama kalau tak silap, hadis ini maudhu', hadis palsu. Walaupun begitu, tidaklah kita digalakkan tidur selepas subuh. Hadis palsu, tapi amalan tidak berapa comel. Kerana ada hadis-hadis yang lain menganjurkan kita supaya mencari rezeki pada awal hari. Jadi dia bercanggah dengan tidur selepas subuh. Tapi bagi mereka yang tidur sekali-sekala, kadang-kadang letih, sama sepuk dengan semayang asar dulu baru nak berehat, tertidur, tak ada masalah. Tak usah bimbang tak jadi gila. Tak jadi. Hak buat gila, hak ni orang tengah perang nak nyanyi kalau perang. Hak tu memang gila dah. Kalau kita guna barangan Israel dan Amerika, adakah dikira subahat dengan mereka? Lagu mana? Dia gini. Barangan-barangan sekarang ini majoritinya kita import daripada negara kafir lah, bukan Islam. Hukum menggunakan barangan-barangan orang kafir ni adalah makruh. Barangan seperti ini, tetapi tidak haram. Melainkan barangan yang terlibat dengan soal-soal haram seperti makanan tu bab lain.
Nak sembelihan tu bab lain lah. Makanan barang-barang seperti pakaian dak umpamanya benda yang suci makruh saja kata ulama. Melainkan syarikat itu secara langsung memusuhi umat Islam. Seperti kita sebut sama Coca-Cola. Coca-Cola ni secara langsung mendermakan daripada satu botol tu dibagi beberapa sen untuk beli peluru tentera Yahudi, tembak orang Palestin. Maka haram kita berurus niaga dengan syarikat Coca-Cola. Bukan haram minum. Kalau free bolehlah minum. Kalau beli jadi haram. Faham? Sebab bukan haram minum dia, Coca-Cola dia bukan buat arak. Tak? Mana kalau hak percuma boleh kita kata tak haram. Kalau kita pergi beli haram, kita tolong jual haram juga. Ini dia panggil berurusan secara langsung dengan syarikat yang membantu Yahudi dan Nasara secara langsung. Hak ni haram kita berniaga. Dan ada beberapa syarikat lagi tak, yang nama-nama mereka itu kita boleh dengar, kita boleh lihat di dalam internet dan sebagainya. Kalau syarikat-syarikat yang tidak secara langsung mereka bersahabat dengan Israel dan Amerika, makruh. Kalau kita nak sekat terus tak boleh. Sebab kebanyakan barangan Jepun memang kita guna. Dan Jepun adalah sahabat Israel. Jepun menyokong, nampak, serangan-serangan ke atas negeri umat Islam. Dia sokong kau. Dia tak marah lah mana sokong ni, akad tangan lah. Jepun dah, kalau kita tak boleh tak benar guna barang Jepun, nak fatwa haram guna barang Jepun, habis. Nak kaki ayam lipat Jepun, kaki ayam gitu. Nak motosikal dia bakar belaka. Nak bakar motosikal Malaysia ada orang cetang. Kereta Jepun habis. Tak? Tapi mereka bukan penyumbang secara langsung kepada Yahudi untuk beli peluru. Tak? Syarikat yang secara langsung haram berurus niaga. Syarikat yang tidak secara langsung baik dengan mereka, baik dengan Yahudi, maka makruh kita guna. Kalau kita nak guna juga barangan Jepun, barangan mereka yang tidak langsung terus direct tolong Israel, tapi tidak secara langsung mungkin boleh juga memberi menjelahi, itu hukumnya makruh saja, tidak diharamkan kepada kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Perempuan yang semayang masuk syurga dah. Maknanya perempuan ini kalau dia semayang saja tak masuk syurga lah. Tak masuk syurga. Nampak? Tapi dengan sebab mereka itu datangkan ketaatan kepada suami, hak tu lebih besar daripada kesusahan mengandung, beranak, beranak, semayang, taat ke suami. Kerana taat ke suami ni berat hati kita. Perempuan nak taat. Nak tak boleh taat. Nak mengandung sanggup mengandung, nak beranak sanggup beranak, nak beli anak sanggup susah, nak semayang sanggup susah, nak taat ke suami minta maaf apa kata payah. Kalau tak ada Anissa je tak boleh masuk syurga. Kalau ada hak ni masuk habis dah perempuan-perempuan ke dalam syurga Allah. Kita berhenti setakat ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sehari ceritanya Ummu Salamah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang perempuan nama dia Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni dia ni kalau ada satu masalah dia pergi tanya Rasulullah. Dia suka tanya masalah. Sebab dia nak selesai masalah dia. Dia suka tanya orang yang pandai-pandai. Maka pada masa itu dia tanya Rasulullah sallallahu. Dia mari kat Rasulullah, katanya Ummu Salamah. Ummu Sulaim ni perempuan ni dia kata, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq." Sesungguhnya Allah itu tidak segan, tidak malu daripada perkara-perkara yang hak, perkara yang benar. Maka dia pun tanya, fahal 'alal mar'ati min ghuslin iza ihtamala? Adakah kaum perempuan itu kena mandi apabila dia bermimpi? Orang perempuan mimpi kena mandi tak? Dia tanya Rasulullah. Dia perempuan. Dia tanya masalah ni. Batu di khabar dulu, innallaha la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, Allah tak malu perkara benar. Jadi dia pun tanya, wahai Rasulullah, aku nak tanya, orang puan kalau mimpi
Kalau mimpi kena mandi junub ke tak? Nabi jawab, na'am iza ra'atil ma'a. Ya, perempuan juga wajib mandi hadap sah apabila keluar mani. Maknanya bila bangun tidur keluar mani wajib kena mandi. Nah, macam laki-laki lah. Nah, bila dengar lagu tu maka dia pun bertanya, ya Rasulullah, wa tahtalimul mar'ah, perempuan pun keluar mani juga? Sebelum pada ni kaum perempuan tak tahu. Tak, ingatkan air saja je, bukan air mani. Nah, rupanya Nabi memberi fatwa, ya iza ra'atil ma', apabila dia melihat air mani. Kalau keluar mani, perempuan pun kena mandi macam laki-laki. Maka terkejutlah perempuan ni, orang perempuan ada air mani juga. Nabi kata, na'am taribat yaminuk. Ya, mun yang menda tak tahu ni. Nabi kata gitu. Ya, orang perempuan keluar mani. Nah, macam mana kaum laki-laki juga. Kemudian Nabi kata, fa fima yushbihuha waladuha. Kalau perempuan tidak keluar mani, tidak ada air mani, macam mana nak serupa dengan muka mak? Nabi memberi persoalan. Nah, maknanya mak ni ada tak muka anak? Kalau beranak, ada muka mak. Sebahagian ada muka mak. Bermakna itu daripada pencantuman benih. Dengan benih ayah, maka ada muka mak, ada muka ayah. Nah, betul tak? Kadang-kadang kita tengok anak kan, muka dia mak lelek-lelek, hidung dia macam ayah macung. Umpamanya. Nah, itu adalah percantuman mani, benih. Sebab Nabi kata, fafima yishbihuha waladuha. Kalau tidak ada mani, macam mana muka nak serupa dengan mak? Pada ghalib lah, tak? Kadang-kadang mata macam mak, hidung macam ayah, kadang-kadang kulit putih macam ayah, kadang-kadang hitam macam mak. Nah, umpamanya dia ada hak meh-meh dia. Nah, kalau kita tengok anak kita dah mesti ada. Kadang-kadang sifat dia bekeng. Nah, macam ayah. Muka mak belaka dah. Nelang macam ayah. Umpamanya. Nah, kadang-kadang semua ayah belaka putih macam ayah, comel macam ayah, besar macam ayah, gagah macam ayah. Kita usuk macam mak. Umpamanya. Demikian lagi derhaka ia. Jadi tujuan daripada pernikahan disuruh jamah, disuruh sentuh. Nah, kerana inilah tujuannya, duduk bersama-sama dengan isteri. Isteri ini kita hidup dekat dengan suami, itu adalah tujuan perintah syarak. Sebab bila suami kata, pergi duduk jauh dah pasal aku panas, dah. Barulah kita lari. Kalau suami tak kata ambat lagu tu, kita kena ekor dia ikut sama-sama. Jangan kita lari jauh, kerana dia itu suami kita. Kita sambung minggu depan dekat demikian lagi itu. Wallahu alam. Ada satu soalan. Saya makan kenduri bawa kawan yang tak dijemput, nak buat macam mana? Kalau kita nak bagi duit RM5 kepada tuan rumah kenduri, tapi tersalah bagi RM50. Salah RM50. Boleh tak minta semula? Nak minta mula. Sudah kerja dah. Yang budak tengok siapa suruh? Kalau kita sembahyang pakai kain yang dicuri, sah ke tak? Baik. Dia makan kenduri bawa kawan yang tak dijemput, nak buat macam mana? Kita kalau orang ajak kita makan kenduri, kita pergilah. Tapi dia kita pergi tu takkan nak tahu pula kawan ada dalam kereta, takkan nak tahu lautan. Dak tulang sama dengan kita dah lari tadi, terpaksa kena bawa juga. Nak atur balik jauh, nak pergi cepat balik dah. Terpaksa buat pergi tempat kenduri. Maka nak buat